Dapat Ustazah? Okey, tadi nak kira ni. Sekejap mana tadi? .6.6.67 eksponen negatif 11 darab 70 darab 80. Ni jap. Bahagi 2 kuasa 2. X kuasa 2 tu kan? Kan? Kalkulator cikgu problem ke apa ni? Ustazah kena buat satu persatu dulu kot. Ya ke? Jangan. Negatif 11 darab 70 darab 80. Kan tak ada problem. Sekejap, kamu dapat kan 9.338 darab 10 negatif 8. Dapat tak? Dapat. 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 Okey, 9.338 darab 10 negatif 8. Okey, sekarang ni apa unit je ni? Ni kg negatif 2 darab dengan kg 1 dapat kg negatif 1. And then kg negatif 1 darab dengan Bagi kg satu. 1 dapat kg kosong kg kosong. Maksudnya nilai dia 1 lah kan. Okey, so dah tak adalah kg dia. Yang ni meter kuasa 2 potong meter kuasa 2. So tinggal apa unit dia? Newton. Ke Newton. So inilah daya tarikan graviti antara Ali dan Abu. 9.338 darab 10 negatif 8. Maksudnya 0.0000. Okey, rendah tak daya tarikan graviti dia? Rendah kan? Sebab itulah Ali dengan Abu tak tertarik. Dia tak melekat antara satu sama lain kan, dia tak tertarik macam tu kan. Sebab daya tarikan graviti dia rendah sangat. Okey. Tapi siapa yang dia macam apa? Okey, macam itulah. Kalau nak bagi daya tarikan graviti kuat, memang tak boleh lah. Memang dia itulah dia tak tarik sebab daya tarikan graviti lemah lah. Kalau dia melekat maksudnya daya tarikan graviti dia kuat. Okey. Okey dah tu 3.1 dah. Okey, next. Apa ke? Okey, ni tak payah, ni tak payah. Okey, contoh 3.2 pula. Okey, try buat contoh 3.2. 3.2. Okey, sebelum tu tadi kita punya formula nak kira daya tarikan graviti F sama dengan G M1 darab M2 per dengan R kuasa 2. Okey, cikgu nak tanya apa hubungan antara daya tarikan graviti dengan hasil darab 2 jisim objek. Okey, apa hubungan dia? Berkadar langsung ke berkadar songsang? Berkadar langsung. Berkadar langsung. Ya, berkadar langsung. So daripada formula ni kita boleh tahu yang daya tarikan graviti berkadar langsung. Berkadar langsung dengan hasil darab 2 jisim objek. Okey. Maksudnya kalau hasil darab 2 jisim objek tu tinggi, daya tarikan graviti pun tinggi. Kalau hasil darab 2 jisim objek tu rendah, daya tarikan graviti pun rendah. Dia berkadar langsung. Okey, tapi kalau hubungan antara daya tarikan graviti dengan jarak pula. Jarak antara dua objek ni pula. Okey, apa hubungan dia ni? Berkadar songsang. Ya, berkadar songsang. So, poin nombor 2, daya tarikan graviti. Daya tarikan graviti berkadar songsang. Berkadar songsang dengan jarak antara dua objek. Okey, dengan jarak antara dua objek. Maksudnya apa? Kalau jarak antara dua objek tu jauh, besar, jauh sangat jarak antara dua objek tu, so daya tarikan graviti dia apa?
Rendah ke lemah? Rendah ke tinggi? Tinggi. Tinggi tak? Kalau jarak antara dua Rendah. objek tu tinggi. Rendah. Daya tarikan graviti dia rendah. Makin jauh antara dua objek, makin rendah dia punya daya tarikan graviti. Sebab tu ni berkadar songsang. Okey. Sekarang ni cuba kita try tengok ni. Okey ni dah contoh 3.2 ni lah. Apakah daya tarikan graviti antara bumi dengan suatu objek yang berjisim 1 kg di permukaan bumi? Dia nak kamu kira daya tarikan graviti antara bumi, objek yang pertama dengan objek yang kedua ni, jasad ni, yang dia punya jisim dia 1 kg. 1 kg. Berapa daya tarikan graviti dia? Okey, cuba kira sekarang pakai formula sama je. F sama dengan G M1 darab M2 per R kuasa 2. So M1 tu buatlah jisim bumi. Tak pun jisim jasad tu ke, tak kisah mana-mana. Kalau jisim bumi berapa dia dah bagi dah ni. Tu jisim bumi 5.98 darab 10/24 kg. Tu jisim tinggi jisim bumi. And then darab dengan jisim jasad yang 1 kg ni. Lepas tu bahagikan dengan jarak. Jarak antara pusat bumi dengan pusat objek. Tadi cikgu sebut tu apa jarak antara mana ni? Jarak antara dua pusat objek kan? Antara dua pusat objek. So antara pusat objek bumi dengan pusat jasad ni, berapa jarak dia? Kamu perasan tak ni sebenarnya apa ni? Jarak apa ni? Daripada pusat bumi ni ke pusat jasad ni. Nampak tak ni sebenarnya mewakili apa? Jari. Dia mewakili jejari bumi. So kat sini dia bagi jejari bumi ni jejari bumi 6.38 darab 10 kuasa 6 meter. Cuba kira dapat berapa? F sama dengan G M1 M1 darab M2 per dengan R kuasa 2. Okey, G 6.67 darab 10 negatif 11. M1 jisim, ambillah jisim bumi 5.98 darab 10/24. Lepas tu jisim jasad ni, jasad yang berjisim berapa kg tu? 1 kg. 1 kg. Okey, buatlah 1 kg. Okey. Darab 1 and then bahagi dengan jejari bumi 6.38 darab 10 kuasa 6, pastikan dia kuasa 2. Okey. Masuk kalkulator. Berapa? Dah, kira dah. Sekejap. 9.80. 9.80. Okey. So kamu akan dapat 9.80. 9.80 Tapi sekejap ada tak yang dapat? Oh ialah sebab dah bundakan kan. Okey. So 9.80. Okey, apa unit dia? Daya, force. Unit dia apa? Unit dia Newton. Okey. Sebab itulah daya tarikan graviti, kan tadi cikgu sebut daya tarikan graviti bumi, nilai dia berapa? Nilai dia tadi cikgu sebut 9.81 9.81 tadi. Okey, dalam fizik dia anggap daya tarikan graviti bumi ni 9.81. Dekatlah ni dengan 9.80. Okey, so daya tarikan graviti bumi kan 9.81 Newton kg negatif 1 kan nilai dia. Maksudnya apa? Untuk 1 kg, okey, maksud 9.81 Newton kg negatif 1 tu maksudnya 9.81 Newton per dengan kg. Maksudnya untuk 1 kg nilai daya tarikan graviti dia adalah sebanyak 9.81
Newton. So tadi kamu dah kira kan untuk 1 kg bahan berapa daya tarikan graviti dia. So untuk 1 kg bahan, ni kan untuk 1 kg bahan, 1 kg jasad, daya tarikan graviti dia kamu dah kira dah 9.80 Newton. Lebih kurang lah ni 9.81 Newton. Okey. Sebab itulah unit dia adalah 9.81 Newton kg negatif 1. Maksudnya untuk 1 kg. Faham ke ni? Respon. Faham. Faham. Itu kalau 1 kg. Kalau cikgu letak Ali kat sini. Dia tiba cikgu letak Ali kat sini. Berapa daya tarikan graviti dia? Kita tahu Ali ni 50 kg. 50 kg. So kamu dah tahu dah kan. 1 kg daya tarikan graviti dia 9.81 Newton ataupun 9.80 Newton kan. So kalau 50 kg, berapa Newton? So kamu tahulah daya tarikan graviti dia berapa. Kalau 1 kg 9.81 darab dengan 50. So dapatlah berapa Newton? 490.5. 490.5 Newton. Jadi daya tarikan graviti antara Ali ni, mana Ali? Ali dengan pusat graviti bumi ni adalah sebanyak 490.5 Newton. Okey, next. Itu kalau sebab itulah dia kata apa tadi? Hubungan dia tadi? Mana ke? Daya tarikan graviti ni berkadar langsung dengan hasil darat dua jisim objek. So kalau jisim objek tu, antara dua jisim objek ni dia besar, so daya tarikan graviti dia pun besar, makin besar. Okey, itulah dia. Kan Ali kan 50 kg adalah daya tarikan graviti dia kuat kan, 490.5 Newton. Okey, itu kalau dengan jisim. Next, kalau ni daya tarikan graviti dengan hubungan dengan jarak antara dua pusat objek pula. So kita try buat contoh 3.3 ni pula. Okey, ni dia kata apa? Sebuah satelit berjisim 900 kg. Dia letak dekat sini. Dia letak kat sini. Mengelilingi bumi pada ketinggian 300 km. Atas bumi 300 km. Okey, 300 km tinggi dia. Lepas tu apa? Jisim bumi 5.98 dapat 10.24 kg. Jejari bumi 6.38 dapat 10.6 meter. Okey, berapakah daya tarikan graviti antara satelit dengan bumi? Sama je formula dia, formula yang sama juga. F sama dengan G M1 darab M2 per dengan R kuasa 2. Kira dapat berapa? Dia tak bagi G. Sepatutnya dia bagi Tadi G berapa nilai G? Kita tengok balik. 6.67 darab 10 negatif 11. Okey. Lepas tu M1 ni lah antara dua objek Ambillah so jisim bumi. Okey, jisim bumi 5.98 darab 10.24. Lepas tu dengan jisim satelit. Satelit berapa jisim dia? 900 kg. Okey, 900. Bahagi dengan jarak antara dua pusat. Okey, sekarang ni dia nak jarak antara dua pusat. Antara pusat bumi dengan pusat satelit ni. Berapa jarak dia ni? Berapa? Siapa boleh fikir berapa jarak dia ni? Tadi jejari bumi berapa? Jejari bumi 6. Jejari bumi sahaja 6.38 darab 10 kuasa 6 meter. And then tambah lagi dengan ketinggian satelit tu berapa? 300 kilometer. Kamu kena tambahkan tu. Jejari bumi tambah dengan tinggi satelit. Okey, tapi tinggi satelit ni dia bagi dalam unit kilometer. Tukar ke meter maksudnya apa? 300? 3,000. Ya, 300,000 meter. And then tambah dengan tadi jejari bumi tadi tu. 6.38 dapat 10 kuasa 6 meter lepas tu nanti nak buat apa So kira buat apa ni? 300,000 tambah
6.38 eksponen 6. 668 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okey, so tu jarak sama kan 668. Okey, so 668 okey, meter. Tapi kena kuasa 2 kan dia. So berapakah daya tarikan graviti antara satelit dengan bumi tu? Kira apa? 8004. 8044 Sekejap 667 darab 298. 0.83. Bahagi jap 668 80. Oh dia banyak. Bagi 2 tempat perpuluhan berapa? 8044.83. Apa unit dia? Newton. Newton. So inilah daya tarikan graviti antara satelit dengan bumi. Sebab tu kita boleh letak satelit tu di luar bumi. Okey, satelit tu dia takkan melayang, dia takkanlah melayang ke angkasa kan, takkan, dia akan stay je kat sini kan. Sebab kita tahu satelit ni akan ditarik oleh pusat bumi sebanyak 8044.83 Newton. Dia akan ditarik oleh pusat bumi. So kita tak payahlah nak risau satelit tu akan melayang-layang. Faham ke? Faham? Faham. Faham. Lepas tu nak letak satelit pun tak bolehlah jauh sangat. Sebab apa jadi kalau letak satelit tu jauh sangat kat sini satelit dia? Nanti apa jadi? Jadi macam tadilah. Jadi macam hubungan ni daya tarikan graviti dengan jarak antara dua pusat ni berkadar songsang. So kalau jarak antara dua pusat tu jauh sangat, nanti daya tarikan graviti dia lemah, betul? So nanti kalau kamu letak satelit tu jauh sangat, sampai daya tarikan graviti tu nanti tiba-tiba dapat 0 Newton ke kan, dapat 1 Newton ke, memang sahlah satelit ni akan melayang-layang ke angkasa. Sebab itulah nak letak satelit pun kena kira dulu, okey? Berapa daya tarikan graviti nak, okey? Supaya satelit tu tak melayang-layang. Faham ke? Faham? Faham, okey. Dah tu dah habis kot contoh 3.3. Okey, next. Ni last lah ni. Daya tarikan graviti antara bumi dengan matahari pula. Ni bumi, ni matahari. Kita kira berapa daya tarikan graviti dia. Sama je formula dia, formula yang sama, iaitu F sama dengan G, M1 darab M2 per dengan R kuasa 2. So G, pemala kegravitian semesta ni, dia tak bagi sepatutnya dia bagi. Okey, tadi berapa? 6.67. 6.67 darab 10 negatif 11. Okey, jisim. Okey, jisim bumi 5.98 darab 10 24. Okey, matahari. Matahari berapa jisim dia? Ni ringan je ringan ke? Tak, lagi berat. 2 darab 10 kuasa 30 kg. And then bahagi dengan jarak antara bumi dengan matahari berapa jauh 1.5 darab 10 kuasa 11. Make sure ada kuasa 2. Darab 10 11 apa? Kira dapat berapa? Dah, kira dah. Berapa dapat? Okey, apa jawapan kamu? Respon. 3.55. 3.55 darab 10 kuasa berapa? 10 kuasa 22. 22. Okey. Unit dia Newton.
Okey, so inilah daya tarikan graviti antara Okey, inilah daya tarikan graviti antara bumi dengan matahari, okey. 3.55 darab 10/22 Newton. Apa jadi kalau daya tarikan graviti dia lebih tinggi daripada 3.55 darab 10 kuasa 22 ni? Kalau lebih tinggi daripada ni, nilai ni apa jadi? Siapa boleh respon? Sekarang ni daya tarikan graviti antara matahari dengan bumi ni lah nilai dia Tapi apa jadi kalau daya tarikan graviti tu antara bumi dengan matahari lebih tinggi daripada nilai 3.55 darab 10/22 ni? Agak-agak apa jadi? Lagi dekat. Lagi dekat, lagi rapat. Dia akan lagi rapat. Okey, dia akan lebih rapat. Apa jadi kalau bumi dengan matahari ni tiba-tiba rapat? Suhu meningkat. Suhu meningkat. Ya, nanti apa jadi? Lagi rapat apa jadi? Tiba-tiba bumi ni boleh jadi apa? Boleh terbakar. Suhu meningkat dan boleh terbakar. Nanti bumi ni boleh terbakar. Mungkin waktu tu adalah waktu kiamat. Itulah kot waktu kiamat ni macam itulah agaknya kan. Okey, mungkin inilah. Kalau sebab tu daya tarikan graviti dia setakat ni kita punya inilah setakat ni sampai hari ni daya tarikan graviti antara matahari dengan bumi nilai-nilai dia. Jangan bagi lebih tinggi daripada ni time tu dah nak kiamat dah tu. Okey dah. Tu je lah. Setakat tu je lah. Boleh ke? Dah nak pergi kelas kan? Boleh, Ustazah. Okey, so nanti next kita sambung lah minggu depan lah Okey. Terima kasih. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Okey, Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Zah. Okey. Ustazah. Ya.